Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan, terutama pasukan petugas yang diumumkan tadi oleh Saudara Datuk Saifuddin Nasution, kemudian dibentangkan kepada Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat dan diluluskan. Tema kita pada tahun ini ialah ekonomi rakyat, negara berkat. Dan kita juga mengambil perhatian bahawa pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu dengan memikira manfaat secara langsung kepada rakyat. Dan kita bangga dengan prestasi negeri-negeri Pakatan Rakyat seperti mana yang kita lihat angka dan data dari Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dan Kedah. Dan di mana seperti mana pembentangan yang kita saksikan yang Bapak Ketua Menteri ada sini Pulau Pinang, pembentangan belanjawan negeri itu menumpu lebih banyak kepada isu ekonomi dan pertumbuhan dan tidak hanya lontaran perkara remeh secara gimmick politik murahan. Tahun ini dan belanjawan kali ini tentunya mencabar. Pertama kerana cabaran ekonomi yang getir dan keduanya kerana hampir sekali dengan pilihan raya. Malaysia terus bergantung kepada ekspor dan kesan dan implikasi kewangan Eropah dan Amerika Syarikat serta pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan di China dan India tentunya akan memberikan kesan. Maka perhatian kita juga adalah kerana kegagalan unjuran yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional di mana unjuran pertumbuhan, unjuran defisit tidak pernah tercapai seperti mana yang dijanjikan. Maka oleh demikian kita bersetuju dengan sasaran 6% yang ditetapkan untuk menganggap negeri dan ekonomi mempunyai keupayaan yang mampan. Tetapi kegagalan Kerajaan Barisan Nasional mencapai pertumbuhan bermakna kegagalan 1% pertumbuhan ekonomi bermakna ekonomi negara gagal berkembang. 1% kegagalan pertumbuhan bermakna gagal berkembang 10 bilion ringgit setahun. Dan ini kalau diterjemahkan boleh mendatangkan hasil dalam bentuk cukai dan kekayaan sehingga 2 bilion ringgit setahun. Isu pertama yang secara konsisten dibawa oleh rakan-rakan Pakatan Rakyat termasuk negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat ialah isu integriti keuangan dan unjuran. Dan ini akan diberikan perhatian dalam perbahasan kerana apa yang bakal diumumkan oleh Menteri Kewangan hari Jumaat ini tidak boleh dipandang serius dan berkesan kerana unjuran tidak pernah tercapai. Dan angka-angka tersebut didasarkan kepada kerujukan unjuran angka KDNK yang telah disemak semula menggunakan harga malar tahun 2005 yang tentu akan melonjakkan saiz KDNK negara. Sebab itu saya ingin menekankan pentingnya integriti dan ketetapan angka-angka serta unjuran yang dikemukakan. Pakatan akan mengangkat pendekatan belanjawan yang mengambil pendekatan berbeza. Memastikan bahawa angka dan unjuran yang lebih bertanggungjawab. Kita juga akan mengangkat pendekatan belanjawan berpedulikan wanita, gender responsive budgeting, untuk memastikan keperluan wanita diambil kira secara komprehensif.
hutang negara tentunya lebih serius kerana mengikut unjuran yang munsabah, termasuk hutang kepada badan-badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan, GLCs, akan mencecah 697 bilion ringgit, iaitu 66% dari saiz KDNK. Maka kita tidak heran mengapa Datuk Seri Najib mengumumkan sekali lagi pemberian bantuan rakyat satu Malaysia di dalam belanjawan ini. Kita tidak membantah jika bantuan itu diberikan kepada rakyat, tetapi ia harus bertanggungjawab, telus dan mengikut kerangka dasar dan sistem yang lebih menyeluruh. Pemberian yang bersifat sementara bergantung kepada ihsan Perdana Menteri menjelang pilihan raya tidak akan membantu meningkat taraf hidup rakyat. Malah Malaysia Economic Monitor yang turut digunakan pakai oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri menegur pendekatan ini kerana dibimbangi akan menyebabkan ketirisan tanpa menyelesaikan masalah pokok ekonomi. Laporan yang sama menyebut 27% dari kumpulan isi rumah termiskin berpendapatan RM1,500 benar-benar mendapat bantuan melalui program-program kebajikan yang diumumkan oleh kerajaan. Sebahagian besar lain masih tercicir dan terkeluar dari pantauan jabatan-jabatan berkenaan. Ini berbeza dengan keupayaan kerajaan-kerajaan negeri Pakatan Rakyat yang telah memantau pelaksanaan cara yang lebih berkesan. Pakatan Rakyat oleh itu mencadangkan bahawa dalam belanjawan ini supaya bantuan kebajikan kepada penerima dinaikkan kepada RM550 sebulan kerana ini dengan segera akan mampu menghapuskan kemiskinan tegar di kalangan 84,000 keluarga. Dan ini kita ambil berdasarkan pengalaman Kerajaan Negeri Pulau Pinang, walaupun jumlah kemiskinan tegar itu terbatas, tetapi dalam masa tempoh 1 tahun berjaya menangani masalah tersebut. Ya, dan garisan kemiskinan jauh lebih tinggi daripada yang dibuat di peringkat nasional, iaitu RM600. Kenaikan bantuan kebajikan RM550 sebulan sudah tentu jauh lebih tinggi dan bermakna berbanding pengumuman RM500 sekali dalam 50 tahun yang dibuat oleh Barisan Nasional. Perbelanjaan ditampung secara berhutang tentu ada muslihatnya, dan oleh yang demikian kita juga melahirkan rasa curiga kerana cadangan dan niat kerajaan untuk meneruskan GST, cukai barangan dan perkhidmatan, yang akan membebankan rakyat secara menyeluruh. Ramai dalam kerajaan Barisan Nasional yang mempersoal keupayaan Pakatan Rakyat melaksanakan program dalam buku jingga. Maka dengan ini, dalam belanjawan Pakatan Rakyat ini, hal ini akan dijelaskan dengan cara terperinci dari mana sumber pendapatan dan ke arah mana perbelanjaan, dan bagaimana perbelanjaan ini tidak akan menambah beban defisit negara. Umpamanya, penghapusan tol, pendidikan percuma dan pembatalan PTPTN, menurunkan harga kereta, menghapuskan cukai eksais dan pelaksanaan caruman wanita nasional yang menelan belanja RM21 bilion. Perolehan kerajaan dijangka mencecah RM100 bilion pada tahun 2013. Perbelanjaan perolehan melibatkan syarikat berkaitan kerajaan dan projek mega seperti MRT yang berada di bawah kawalan kerajaan dianggar mencecah RM50 bilion tahun 2013. Maknanya, peruntukan perolehan kerajaan yang menyeluruh adalah RM150 bilion. Jika peruntukan perolehan ini dibelanjakan dengan jujur, diurus dengan telus, saya yakin ada ruang untuk menurunkan lagi perbelanjaan sebanyak 20%. Dan ini kita mengambil kira pengalaman Kerajaan Negeri Selangor dan Pulau Pinang
sejak Pakatan Rakyat ambil alih. Kita langkah dan kita akan sediakan bagaimana bukti di mana kerajaan negeri-negeri ini dapat menjalankan tender yang rata-rata akan menyebabkan kos perbelanjaan lebih rendah 30%, ada yang 20% berbanding dengan yang dijalankan terdahulu seperti mana dilakukan oleh kerajaan negeri Kedah dari hasil pendapatan bala. Setakat 19 September 2012, 47 projek awam dikendalikan oleh Kerajaan Selangor melalui tender terbuka. Jumlah keseluruhan tender diluluskan adalah 24% lebih murah berbanding dengan anggaran kos yang disediakan, dan penjimatan 24% itu bermakna 106 juta ringgit yang kemudian disalurkan kembali untuk merakyatkan ekonomi negeri.